Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi kita dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 6 bersama saya, Ustazah Wani. Ingat lagi tak, hari ini kita akan sambung balik pengajaran kita pada minggu lepas iaitu dalam bidang sirah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum belajar juga, Ustazah nak ingatkan supaya kita jangan lupa untuk berselawat ke atas Nabi. Jadi mari kita berselawat ke atas Nabi sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas dalam tajuk sirah iaitu perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Ingat lagi tak apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas dalam Google Meet? Pada minggu lepas, kita telah pun mempelajari tentang strategi Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah berdakwah menggunakan 3 strategi. Strategi yang pertama iaitu Rasulullah mengukuhkan negara Islam dengan cara mempersaudarakan umat sesama Islam. Yang kedua, Rasulullah telah pun menekankan tanggungjawab berdakwah di mana Rasulullah telah pun mewajibkan setiap umat Islam tanpa mengira lelaki ataupun perempuan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan yang ketiga, Rasulullah telah pun menjalinkan hubungan luar di mana Rasulullah menerima kunjungan daripada delegasi-delegasi daripada negara luar yang belum memasuki Islam untuk mengenal dengan lebih lanjut tentang agama Islam. Dengan cara itu, mereka akan lebih mengenali Islam dan berminat untuk masuk ke dalam agama Islam. Pada hari ini, kita akan sambung tentang kesan daripada dakwah Rasulullah SAW menggunakan 3 strategi tadi. Baiklah, kesan yang pertama, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Dengan cara Rasulullah mempersaudarakan umat Islam dan menolak sifat asabiah iaitu sifat berpuak-puak, maka umat Islam akan semakin teguh akidahnya, hidup bersatu padu serta aman dan damai. Seterusnya, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan untuk menyebar Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Dengan cara setiap orang dipertanggungjawabkan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam, maka agama Islam makin tersebar luas hingga ke semenanjung Arab. Seterusnya, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Jika umat Islam bersatu padu, maka setiap Muslim sanggup untuk berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam. Dengan cara itu, negara Islam akan semakin kukuh, aman dan damai. Seterusnya murid-murid, mari kita ingat kembali apa yang kita belajar pada minggu lepas iaitu cabaran berdakwah Rasulullah SAW dan juga para sahabat selepas pembukaan kota Mekah. Terdapat 2 cabaran yang perlu dihadapi iaitu yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Dari situ, selepas pembukaan kota Mekah, terjadinya 2 peperangan iaitu peperangan yang pertama, Perang Hunain dan perang yang kedua, Perang Tabuk. Jika murid ingat lagi yang kita belajar pada minggu lepas, Perang Hunain tercetus apabila kabilah Hawazin dan juga Bani Thaqif merasa tidak puas hati dengan kemenangan umat Islam. Namun dalam peperangan ini, umat Islam pun telah menang. Dan pada tahun seterusnya, berlakulah peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini adalah antara umat Islam dan juga tentera Rom yang berasa dengki dengan kemenangan Islam dan merasa
terancam. Mereka juga ingin menyekat penyebaran Islam ke seluruh dunia. Namun peperangan ini tidak terjadi kerana Allah telah pun mencampakkan rasa takut dalam hati tentera Rom ini. Mereka rasa gerun kepada umat Islam walaupun sebenarnya bilangan mereka lagi ramai daripada tentera Islam. Akhirnya kemenangan jatuh ke pihak Islam. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah menghadapi golongan munafik. Apa yang dimaksud dengan golongan munafik ini? Siapa ingat lagi? Ya, golongan munafik ini adalah golongan yang berpura-pura masuk Islam dan hidup dalam kalangan orang Islam, sedangkan mereka di belakang sedang merancang strategi-strategi untuk menjatuhkan umat Islam. Dari situ, kita boleh mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada perkembangan dakwah Islam, daripada strategi-strategi, kesan dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah. Kita boleh ambil pengajaran dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi, iktibar yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mesti disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Seperti Nabi Muhammad SAW di mana dalam penyebaran dakwah baginda mempunyai strategi-strategi yang tertentu. Yang seterusnya, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia. Kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Sebagai rakyat Malaysia, murid-murid mesti sentiasa bersatu padu dan bersatu padu antara umat Islam. Barulah negara akan aman dan damai. Iktibar seterusnya, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kerana dengan ilmu, kita dapat menangkis dakwah-dakwah daripada musuh Islam. Jadi, kita kena ingat, musuh Islam sentiasa akan mencari kelemahan kita. Oleh itu, murid-murid, sebagai umat Islam, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kerana hanya dengan ilmu lah kita dapat membezakan yang mana yang betul, mana yang tidak. Dan kita dapat menangkis dakwah-dakwah daripada musuh Islam supaya kita tidak berpecah belah. Baiklah, rumusan untuk pembelajaran pada hari ini adalah dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Jadi, kita murid-murid hendaklah sentiasa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah kerana dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi serta para sahabat, sampai sekarang Islam telah pun sampai kepada kita. Dan kita juga dapat merasai nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Itu saja untuk hari ini. Ustazah ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid telah pun mengikuti pengajaran Ustazah sehingga ke akhirnya ini. Okey, Ustazah harap pada hari ini kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada pembelajaran pada hari ini dan kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Jangan lupa siapkan kuis yang ada Ustazah berikan dalam grup WhatsApp. Okey? Itu saja dulu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.